Halo guys, kalian semua, selamat siang. Okey, kini saya berada di sempadan Pahang dan Johor. Okey, inilah dia yang kita nampak adalah sempadan Kuala Endau, negeri Pahang dengan Mersing, negeri Johor. Okey, hari ini saya nak memberi sedikit ulasan berkenaan dengan berita semalam. Okey, berita semalam ada terbaca yang ada menyatakan di mana ada pegawai yang reject application yang untuk ada seorang Chinese warga negara Malaysia di masa dia nak membuat renew dia punya pasport dan kena reject, dan ia menjadi isu, dan menterian kita ada membagi ulasan. Okey, di mananya rakyat Malaysia yang berbangsa Chinese okey, dan dia tak pandai bahasa Melayu, bahasa Malaysia kita. Lepas tu ia direject. Jadi sebab itu persoalannya, apakah sebagai seorang rakyat Malaysia yang masih lagi ada yang tidak pandai berbahasa Melayu. Okey, mungkin Chinese ni dia mungkin bagi sebab maybe dia ada masuk sekolah tapi tak tahu, mungkin dia bagi sebab dia tak suka bahasa Malaysia, ataupun mungkin dia suka bahasa Tamil dan dia tak suka bahasa Malaysia. Dan walau apapun, sebagai rakyat Malaysia lah, okey, yang menteri sudah pun ada membagi ulasan yang ada menjawab lah. Okey, sama ada kita sebagai rakyat Malaysia ni sekurang-kurangnya basic bahasa pasar pun jadilah, dan bukannya nak sampai tahap sastra. Maksudnya bukannya sampai kita nak capai ke tahap mendapat A1 dalam bahasa mata pelajaran bahasa Malaysia. Dan mungkin sekadar pas ataupun tak pas. Saya rasa bahasa-bahasa basic tu, bahasa-bahasa pasar, yang sedangkan banyak imigran orang luar masuk pun boleh berbahasa Malaysia dengan baik. Saya berpendapat macam ni. Okey, kalau kita ikut history Chinese history Chinese, antara wave yang paling besar di mana immigrants sejarah dulu yang datang daripada tanah besar China adalah zaman dinasti Ming. Okey, masuk Chinese-nya Qing Cao Mo Qi. Okey, dinasti Qing. Okey, pada zaman itulah di mana ramai Chinese daripada tanah besar China, mereka semua berhijrah ke ASEAN. Okey, di mana ramai-ramai berhijrah ke negara contoh Indonesia, negara Thailand, negara Malaysia. Okey, yang paling teramai yang Chinese yang berhijrah ke negara ASEAN, nombor satu adalah negara Indonesia. Okey, diikuti negara Thailand, dan Malaysia kita nombor 3. Jadi persoalannya kita nak tanya, okey, kalau hari ni anda rasa pelik tak kalau Chinese di Indonesia, rasa pelik tak dia tak pandai berbahasa Indonesia? Contohnya dia tak bisa berbahasa Indonesia. Ataupun kalau Chinese daripada Thailand, Chinese Thailand, pelik tak kalau kita cakap Chinese Thailand tak pandai berbahasa Thai? Okey, pu bahasa Thai mai dai. Okey, contoh. Ataupun negara ASEAN lain, contoh Chinese di Vietnam, pelik tak kalau Chinese di Vietnam tak pandai berbahasa Vietnam? Rasanya pelik tak kalau sebagai Chinese di Malaysia, di Chinese Malaysia kita tak pandai berbahasa Malaysia? Rasa pelik tak? Okey, sebenarnya itu pendapat saya. Okey, bahasa Malaysia ni bukannya kita nak pergi ke tahap macam sastra, macam tahap A1 dalam kita punya mata pelajaran SPM, tetapi sekadar kita boleh bertutur. Okey, mungkin pendapat saya ni anda tak setuju. Saya just memberi pendapat saya personal. Okey, terima kasih. Ini adalah pendapat saya, dan saya nak juga dengar pendapat anda juga. Okey, sila tinggalkan komen anda di ruangan komen di bawah. Okey, jumpa lagi guys. Salam perpaduan.